Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, bapa-bapa, ibu-ibu yang saya hormati, yang saya kasihi sekalian, walau di mana jua berada. Saya Masa Bayu, sekali lagi hari ini insya-Allah saya akan menyambung topik yang keempat yang berkaitan tentang keilmuan akhir zaman. Jadi bagaimana bapa-bapa, ibu-ibu sekalian, masih lagi ceria, masih lagi dalam keadaan tenang walaupun kita sedang dihimpit dengan begitu banyak ujian kasih sayang daripada Allah sebenarnya untuk kita semua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana dengan kisah semalam? Dah dapat mencerap, dah dapat memikirkan, dan yang paling penting tapis dengan Al-Quran. Junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik, semulia-mulia sifat manusia, sifat makhluk yang telah Allah jadikan sebagai individu yang akan memberikan kita realiti, yang telah pun menerima mujizat daripada Allah, yakni mujizat yang paling besar Al-Quran, atas tujuan untuk memastikan kita manusia-manusia yang ada di atas muka bumi ini sentiasa berada pada jalan yang benar, jalan yang lurus, siratul mustaqim, jalan yang Allah redai. Maka itu jasa dan budi dan segala perkara yang telah dibawa oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah kita persia-siakan tuan-tuan dan puan-puan, khususnya kepada kita yang mengakui, yang menyatakan bahawa kita adalah umat Islam. Jadi hari ini saya masih lagi meneruskan segala perkara yang berkait dengan keilmuan sebagaimana yang telah disampaikan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW kepada kita, untuk memastikan supaya kita jangan kita terpijak jerangkap samar, jangan kita terpijak perangkap yang dipasang oleh iblis dan tentera-tenteranya, dajjal-dajjal kecil, sehingga mencederakan kita. Kalau fizikal, terpijak jerangkap samar, putus kaki kita. Jadi kita cacat, bila cacat kita tak dapat bekerja secara normal, kita mula akan rasa rendah diri, mula merasakan betapa segala kenikmatan hidup yang sempurna telah pun hilang daripada diri kita. Maka jerangkap samar itu ada di mana-mana tuan-tuan dan puan-puan. Jerangkap samar ni ada di kiri kita, di kanan kita, depan, belakang. Pada bila-bila masa saja dia akan mula mencederakan kita sekiranya kita tidak berhati-hati berjalan. Maka hidup di dalam suasana akhir zaman adalah hidup yang sentiasa kita kena bersedia atas perkara yang tidak kita jangkakan. Maka begitulah dalam persoalan berilmu di akhir zaman, tuan-tuan dan puan-puan. Saya sentiasa berlapang dada dalam apa juga perkara yang sampai, khususnya dalam melibatkan soal kehidupan, soal yang menentukan masa depan, soal yang menentukan kehidupan selepas di dunia. Kerana bagi saya tuan-tuan dan puan-puan, isunya yang ada pada hari ini, persoalan yang ada pada hari ini, kita terlalu banyak mendapat input, mendapat begitu banyak sumber-sumber yang sebenarnya telah dimanipulasikan oleh Dajjal, telah dimanipulasikan oleh iblis. Tapi kerana dah biasa dan kita dah biasa dengan cara-cara tersebut, kita dah biasa dengan cara-cara yang membawa kita kepada kebiasaan, akhirnya kita akan menjadi penentang kepada kebenaran tanpa kita sedar. Ini dalam aspek keilmuan, sebagaimana yang telah saya nyatakan semalam dan hari-hari yang sebelumnya, betapa begitu banyak sumber-sumber yang telah pun berlegar di seluruh dunia pada hari ini, tetapi ianya penuh dengan kisah-kisah yang tidak ada kaitan langsung dengan apa yang telah disampaikan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih lagi, walaupun dah sampai hari ini, dah video yang keberapa saya tak ingat dah.
Masih ada lagi yang bercakap dengan saya, Tuan Pal, apa-apa pun jangan lupakan, kita tak boleh tinggalkan hadis. Hadis adalah suatu sumber yang wajib kita terima. Jangan kita letakkan hadis jauh daripada Al-Quran. Inilah tuan-tuan dan puan-puan, dah jenuh saya bercakap dah. Macam mana saya nak cakap lagi Persoalan menolak, ada ke saya beritahu? Saya kata sekali pun perkara itu datang daripada sesiapa, sahih ke perkara tersebut, tetapi kalau dia tidak ada hubungan dengan Al-Quran, bagi saya lah, beriman tak beriman kita kepada Allah, masih lagi kita nak menolak. Siapa yang kata sahih? Sahih itu daripada Al-Quran. Jadi dalam aspek keilmuan akhir zaman, tidak ada yang lain-lain, tuan-tuan dan puan-puan. Tak ada kumpulan sana, tak ada kumpulan sini, perhimpunan sana, perhimpunan sini, yang akan mengesahkan. Yang mengesahkan benar atau tidak benar ilmu itu hanyalah tapisan daripada Al-Quran. Susah ya nak faham kataan masa Bayu ni. Atau mungkin bahasa Melayu, bahasa Bayu ni agak terlalu klasik ke? Iaitu, kalau klasik, saya terangkan sekali lagi, dalam keilmuan akhir zaman, kita mesti tapis dengan Al-Quran. Tak kiralah siapa yang beritahu. Tuan Pal, ini dah dipakai oleh beribuan tahun dah pakai selama ni oleh semua ilmuwan-ilmuwan, semua ulama-ulama pakai ni ayat ni, sumber ni. Kalau dah sebut macam tu, ada saya menentang? Tidak kan? Cuma saya katakan ulama ke, saintis ke, guru ke, ustaz ke, profesor ke, siapa sekali pun, tuan-tuan dan puan-puan, rujuk baliklah pada Al-Quran, tapiskan. Kerana kita nak cakap, nak mempertahankan kebatilan sampai kita jenuh menentang, jenuh kita nak mempertahankan. Saya tak kata menolak, saya kata tapis. Ulama macam mana sekali pun dikatakan ulama, tapis. Orang baik macam mana sekali pun kita katakan tapis. Satu jemaah yang dikatakan itulah jemaah yang sentiasa berzikir dari pagi sampai petang sampai malam sambung pagi, sambung lagi 10-30 hari tak berhenti-henti berzikir, dan beritahu kepada kita sesuatu sumber, tapis. Siapa pun datang kepada kita, tapis dengan Al-Quran. Mudah tak bahasa Melayu saya? Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan dah tak mau, bukan hak saya untuk menghalang, bukan hak saya untuk menidakkan apa yang tuan-tuan dan puan-puan dah pilih. Tetapi dalam masa yang sama, jangan paksa saya pula memilih apa yang tuan-tuan dan puan-puan pilih. Dah pilih jalan macam tu, pilihlah. Janganlah paksa saya untuk memilih jalan yang sama. Jadi saya sebagaimana biasalah, cuba nak tersenyum je bila bercakap ni, walaupun sebenarnya susah nak tersenyum ni tau. Bila bercakap dengan orang degil ni, yang orang Kedah kata ketegak ni, dia menyala je dalam dada sebenarnya. Nak memikirkan kebodohan melampau tahap, kalau budak-budak muda kata bodoh gaban lah. Yang tak tahu lagi apa kita nak cakap, degilnya, ya Allah, na'udzubillah min zalik. Nasih lagi nak buat, itu memang jadi marah. Memang jadi marah dalam diri kita kalau fikirkan. Tetapi hakikatnya ilmu, maka senyum je lah. Yalah, bukan boleh paksa kan. Dah dia pilih jalan macam tu, yang terima nanti dia, bukannya diri kita. Maksudnya kalau saya yang memilih, saya yang terima, bukan tuan-tuan dan perempuan yang terima. Kalau tuan-tuan dan perempuan yang memilih jalan tersebut, bukan saya yang terima, yang seksa tuan-tuan dan perempuan, yang rasa nikmat tuan-tuan dan perempuan atas pilihan masing-masing. Maka dalam keilmuan sama, tuan-tuan dan perempuan senyum. Marah tak? Senyum, nak senyum ni sebenarnya. Tapi senyuman tu penuh dengan rasa berbagai lah dalam diri. Bukan nak berpura-pura, tetapi itulah realiti. Cukup mukadimah pagi ni. Tuan-tuan dan perempuan, berbalik kita kepada topik kita hari ini. Semalam telah pun saya jelaskan tentang rukun, tentang prinsip keilmuan yang adanya dasar ataupun landasan berbalik kepada usuluddin.
Maka hari ini saya nak jelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan topik yang seterusnya di dalam keilmuan. Kerana kita dalam kisah keilmuan ni kena ada aturan dia, ya, kena ada proses dia. Cuba tuan-tuan dan puan-puan perhatikan dan ikuti semua video-video saya. Saya tidak akan bercerita saja. Saya akan bercerita, berkata-kata, dan saya berikan panduan-panduan dia. Tak pernah saya lepaskan. Okey, ini prinsip dia, ini ciri-cirinya, ini langkah yang perlu dilakukan, ini matlamatnya, ini hukum. Semua saya cakap macam tu. Dan saya tidak akan bercakap kalau perkara itu sekadar nak beritahu. Saya bukan tukang karut. Ya, saya bukan tukang cerita. Oh, sekian waktu ini akan datang begini. Akan datangnya suasana begini. Tapi selepas itu nak buat apa? Dah tahu cerita tu. Beritahulah apa yang perlu kita buat. Okey, bila datang begini, kita buat macam ni. Cara dia begini. Disiplin dia begini. Prinsip dia begini. Maka itu yang perlu kita bawakan ke dalam perjalanan hidup kita dalam keilmuan. Macam mana saya nak cakap, ya? Dalam bahasa mudahnya lah. Kita kena ada silibus lah. Belajar ni kena ada silibus dia. Kena ada silibus ni dalam bahasa Melayu apa ya nak sebut, saya pun tak kerti nak sebut masa silibus apa ya, tak apalah. Mana yang tahu nanti tolong komen di YouTube, beritahu saya silibus bahasa Melayu apa ya. Jadi balik kepada topik kita hari ini. Selepas semalam kita cerita tentang prinsip dan rukun, maka hari ini bila kita dah ada rukun, kita dah ada prinsip dia, kita dah tahu dia punya proses dia macam mana kita nak buat, maka hari ini adalah tentang pelaksanaan dia. Apa dia pelaksanaan ilmu? Apakah akhirnya pelaksanaan ilmu yang akan kita bawa dalam diri kita dalam aspek ni? Tadi macam saya katakan, kita belajar tapi nak buat apa? Nak tadikan sijil tampal di dinding. Kita belajar, kita dapatkan ilmu, kita bergerak untuk perjalanan hidup kita. Kita nak lakukan sesuatu, kita boleh masuk universiti sebab kita nak belajar sesuatu, dan kemudian kita akan praktiskan apa yang kita belajar di universiti. Maka dalam aspek ini tadi, ilmu tadi juga sebagaimana yang sama. Bila kita sebut saja ilmu akhir zaman, maka pelaksanaan itu berbalik kepada 5 perkara. Ya. Sebut saja keilmuan akhir zaman, ada 5 perkara yang perlu kita pegang. Tak boleh tidak. Apa sekalipun kita kena pegang 5 perkara. Ini adalah ketetapan dia. Dalam arti kata lain, topik yang kelima adalah ketetapan ilmu. Ini semalam prinsip dia, hari ini ketetapan dia. Ada 5 ya tuan-tuan dan puan-puan. Pertama, kita balikkan diri kita kepada hakikat dia, yang kita dah fahamkan daripada syariat, hakikat, tarikat, makrifat dia semalam, yang 2 hari lepas. Maka semalam dengan 4 lagi, ya, dengan usuluddin. Maka hari ini adalah persoalan ketetapan dia, ilmu. Kita yang akan melalui proses tersebut, tuan-tuan dan puan-puan, kita yang akan berjalan dengan proses tersebut. Ketetapan yang pertama adalah kita mesti kembalikan diri kita kepada pencipta. Itu kita berilmu. Maka apa juga yang kita nak belajar, belajar matematik ke, belajar sains ke, belajar astronomi ke, belajar apa sekalipun, ya, kalau belajar agama tu dah tentulah. Tapi saya masukkan keseluruhannya tadi. Ini tentang ilmu. Ilmu ni universal, ya. Maka kita kena kembalikan diri kita kepada pencipta. Itu ketetapan yang tidak boleh kita tolak dalam perjalanan ilmu. Kerana apa yang berlaku, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita tidak ada ketetapan yang pertama, iaitu kembalikan diri kita kepada pencipta, maka jadilah sebagaimana orang-orang yang tidak mempunyai keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang tak percaya adanya Tuhan, tidak percaya adanya pencipta. Wujudlah Big Bang teori yang mencari-cari dengan persoalan alam jadi dengan sendirinya. Maka jadilah manusia-manusia yang atheist, manusia-manusia yang sentiasa berada dalam keadaan yang huru-hara, tak tahu apa pangkal hujung dia, tak tahu. Maka bila tidak mengetahui, tidak ada ketetapan yang khusus kepada penciptaan, maka dia akan jadi manusia yang sentiasa dalam keadaan yang serba salah. Maksud saya, bila kita dah tak ada ketetapan atas penciptaan,
maka kita akan sentiasa berada dalam status kita bebas melakukan apa juga perkara tanpa ada halangan. Tak ada siapa yang akan kita hadap. Maksudnya dah matilah. So what, kata dia. So, I'm gonna die. Yes, I'm gonna die. But then that's all. Aku akan mati. Tapi itu sajalah. Apa lagi cerita dia? Bila sifat ini datang di dalam diri kita dalam bentuk pelaksanaan hidup, keilmuan hidup, bila tidak memiliki ketetapan yang pertama, yakni kembalikan diri kita kepada pencipta, the creator, maka kita akan jadi manusia yang bersifat, yang didominasikan oleh sifat haiwan. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Siapa yang memiliki kuasa, dia menjadi raja. Dia akan menjadi pihak yang akan menentukan nasib bagi yang lain. Jadi dia lebih ramai, maka dia menjadi majoriti yang akan menguasai minoriti. Kenapa? Kerana ketetapan yang pertama di dalam persoalan hari ini, dia tidak memiliki hubungan atau tidak memegang persoalan wujudnya the creator ataupun wujudnya pencipta. Maka dalam aspek wujudnya pencipta ataupun creator ini, maka kita sebagai orang Islam khususnya, kita berpegang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tauhid kita kepada Allah. Tauhid kita hanyalah kepada Allah dan tidak ada yang lain. Dalam aspek ini tadi, percaya kepada pencipta juga ada hubungan dia dengan pemilihan berdasarkan tapisan yang saya katakan semalam dan sebelum-sebelum ini. Kerana dalam masa yang sama, wujud juga manusia-manusia yang mempunyai kepercayaan wujudnya pencipta, dalam arti kata lain wujudnya Tuhan. Maka di situlah datangnya Tuhan-Tuhan batu, Tuhan-Tuhan kayu, Tuhan matahari dan berbagai-bagai makhluk lagi yang lain yang dijadikan sebagai Tuhan oleh mereka. Maka di sini ada juga lagi tapisan yang perlu kita lakukan. Dah benar, kita kena berpegang kepada ketetapan bahawa segala-galanya ada pencipta. Namun ditapis lagi, sebab itu adanya Al-Quran, Allah turunkan, hantarkan, utuskannya Nabi Muhammad SAW kepada kita untuk pertama kita dah lepas. Kita dah percaya adanya pencipta. Tapi pada peringkat yang kedua, pencipta yang mana satu yang kita maksudkan? Maka kita katakan Allah. Allah adalah pencipta kepada kita dan pencipta alam semesta. Tapi berbalik kepada agama-agama yang lain, mereka ada penciptanya sendiri. Contohnya agama Kristian, mereka pun sebut Allah tapi ada anak dia. Dia ada pula yang ketiga, jadi tiga dalam satu. Begitu juga dalam agama Hindu, dia ada banyak Tuhan. Kemudian dalam agama yang lain, banyak kepercayaan-kepercayaan yang masih lagi berpegang adanya pencipta. Namun dalam aspek kita hari ini yang saya nak jelaskan, memang asas ketetapan pertama, kita kena berbalik ilmu itu kepada adanya penciptaan dan adanya pencipta. Jadi pada situ barulah dapat kita kemaskan perjalanan kita dengan khusus. Jadi yang perkara yang pertama dah lepas. Maksudnya, saya tergolong daripada kelompok-kelompok manusia yang percaya adanya creator, adanya pencipta, yakni Tuhan. Tetapi balik kepada persoalan nombor dua, macam saya katakan tadi, yang mana satu banyak sangat Tuhan. Jadi ini kisah ni berlaku di dalam sejarah perjalanan baginda Rasulullah SAW. Begitu juga berlaku dalam sejarah Nabi Allah Ibrahim. Bertanya-tanya beliau, adakah matahari itu Tuhan? Bila terbenam saja matahari, Tuhan aku takkan hilang. Takkan terbenam tiba-tiba pula yang menciptakan itu hilang bila datangnya malam. Jadi para rasul, para nabi datang dalam hidup mereka persoalan untuk menjawab dan menjelaskan topik yang pertama tentang ketetapan yang saya bincangkan pada hari ini, iaitu mencari Tuhan, mencari pencipta. Jadi daripada pencarian itu tadilah berlaku begitu banyak ujian-ujian, keimanan-keimanan yang selama ini dipegang untuk memastikan kita bertauhid kepada satu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad.
Allah tidak ada dua, tidak ada tiga. Allah tu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi kita ada ketetapan. Mana kita dapat tu? Daripada Al-Quran. Dan juga daripada hubungan kita yang saya bincangkan beberapa hari yang lepas, di dalam bahasa saintifik, dalam bahasa sains juga telah menetapkan dan dapat dibuktikan secara saintifik, secara empirical, bahawa alam ini bermula daripada satu titik. Maka satu titik itu berbalik kepada satu. Maka semua jawapan-jawapan kita akan membawa kita kepada satu saja jawapan dia, iaitu kembali kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan, nampak mudah kan nak berfikir cerita tentang ilmu, cerita tentang belajar, cerita tentang berguru dan sebagainya. Tapi cuba tuan-tuan dan puan-puan renungkan semula apa yang saya sampaikan ini. Bolehkah tuan-tuan dan puan-puan terfikir sebagaimana apa yang saya sampaikan sekarang? Jika tidak boleh terfikir apa yang saya sampaikan sekarang, maka mulalah masanya untuk tuan-tuan dan puan-puan bukalah diri untuk keluar daripada kejumudan, keluarkan diri kita daripada perkara-perkara yang sentiasa menyempitkan pemikiran kita, bahawa kita tahu banyak perkara, hakikatnya tak boleh nak jawab pun apa juga persoalan yang sedang Masa Bayu sampaikan. Maka tuan-tuan dan puan-puan, bila balik kepada persoalan sebegitu, bukan saya nak merendah-rendahkan sesiapa, tetapi saya nak membuka diri kita. Saya bercerita tentang kisah saya, hidup saya sebeginilah. Iaitu ketetapan saya nak berpegang. Benar wujudnya pencipta. Maka itulah yang berlaku kepada salah seorang sahabat baginda Rasulullah SAW, itu Salman Al-Farisi. Seorang sahabat yang sangat besar jasanya di dalam sejarah perjalanan baginda Rasulullah SAW. Kalau siapa yang nak faham kisah Salman Al-Farisi ini, berbalik kepada kisah Perang Khandak. Perang Parit dipanggil. Kerana beliaulah panglima di dalam peperangan Perang Khandak yang telah memberikan usul kepada, memberi pandangan cadangan kepada Rasulullah dalam saat waktu itu dikepung, nak diserang oleh tentera-tentera musyrik. Lalu dicadangkan oleh beliau untuk membuat Khandak. Maka apa kaitan dalam kisah ni dengan Salman Al-Farisi? Salman Al-Farisi, tuan-tuan dan puan-puan, bukan terus menjadi Islam, menerima Rasulullah. Beliau telah daripada kepercayaan kepada api, Zoroastrian katanya, yang ada di Iran, sebab beliau bukan orang Arab, dia orang Parsi. Sebab tu namanya Salman Al-Farisi. Dia yakin dengan mula-mula sebab keluarga dia, ayah dia orang besar di dalam agama Zoroastrian. Dia orang besar. Jadi dia lihat bahawa dia percaya adanya Tuhan, adanya pencipta, tapi rasa tak selesai di situ. Kemudian dia telah beralih kepada agama Nasrani, iaitu Kristian. Begitu juga berlaku kepada beliau, tak selesai, sehingga beliau telah bertemu dengan Rasulullah SAW, dan dari situ cahaya kebenaran, iaitu Al-Quran, telah menyinari hidupnya, dan beliau telah menjadi salah seorang sahabat yang berjasa besar kepada perjuangan Islam. Maka apa yang saya nak terangkan di sini, tuan-tuan dan puan-puan, semua kisah-kisah yang ada di dalam perjalanan baginda Rasulullah, semua kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran adalah berbalik kepada ketetapan yang pertama, tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagaimana kita nak letakkan persoalan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka di sinilah tuan-tuan dan puan-puan selalu kita sebut. Tapi kita lupa, kita main sebut saja. Sebab apa? Kita kata kita orang Islam. Tapi bila kita ditanya apa puncanya dan kenapa kita menyebut, untuk apa kita melafazkan perkara sedemikian, kita kata memang itulah orang Islam, saya kenalah sebut begini, tanpa kita memiliki hakikat, memahami kenapa kita lakukan perkara tersebut. Jadi ini adalah satu perkara yang ingin saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, berbalik kepada ketetapan yang pertama. Apa dia? La ilaha illallah. Maka di sini datangnya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang dinamakan syahadah.
Jadi kita bersyahadah kenapa tuan-tuan dan puan? Sebab ketetapan ilmu yang pertama, kita kena bertauhid kepada Allah. Jadi berilmu ni macam saya katakan bukan nak dapat gaji. Berilmu bukan nak kita nak dapatkan penghormatan manusia, bukan nak dapatkan derajat tinggi daripada manusia-manusia, jadi seorang guru, seorang ulama besar kerana kita dinaikkan oleh masyarakat kerana ada ilmu. Bukan itu cara kita berilmu. Berilmu itu untuk kita balik kepada ketetapan yang pertama, kita beresa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syahadah. Jadi setiap kali kita satu hari, berapa kali kita bersyahadah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh tuan Pal, kalau kita bersyahadah, kalau orang bukan Islam, syahadah masuk Islam. Tapi kalau orang Islam, masuk apa pula? Boleh fikir tak? Oh, itu untuk orang Islam. Kalau syahadah, itu memang wajib. Wajib untuk kita sebab kita orang Islam kena bersyahadah. Itu saja jawab kita yang mampu kita jawab kan? Cuba jawab lebih daripada itu. Kalau saya katakan tadi, orang bukan Islam, dia katakan nak masuk Islam, kena syahadah. Kita pun suruh dia bersyahadah. Lepas syahadah tu, dia dah masuk Islam. Lepas tu, dia dah jadi Islam, dia bersyahadah lagi. Apakah maksud syahadah selepas itu? Apakah maksud syahadah? Maka inilah tuan-tuan dan puan-puan, pentingnya kita berfikir, merujuk pada Al-Quran. Maka itulah datangnya kita katakan, oh, kita kena bersyahadah dalam solat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan di situlah ketetapan yang akan membawa kita kepada proses keilmuan yang akan meletakkan kita pada nilai hakiki. Apa nilai hakiki dia? Kembali kepada kebenaran. Yakni kembali kepada Allah dengan perjalanan kepada tempat yang sebaik-baik tempat, yakni jannah. Bukan jahanam Dia jan-jan juga, tapi jahanam dengan jannah itu beza. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita syahadah maka untuk difahamkan dalam aspek keilmuan, kerana saya nak bercerita tentang ilmu, saya itu bukan nak cerita gantung-gantung, maka di situlah ketetapan yang akan memproseskan diri kita kepada hakikat posisi kita sebagai hamba di atas muka bumi. Jadi tujuan kita syahadah ni sebab kita nak mengakui, memposisikan diri kita sebagai hamba. Sebab kalau kita tidak memposisikan diri kita sebagai hamba, kita jadilah tuan-tuan sekarang, puan-puan sekarang yang keras kepala, yang sombong, yang riak, yang degil, tak mau dengar cakap. Sebab apa? Sebab dia tidak memahami arti syahadah, maksud syahadah di dalam kehidupan dia. Cuma dia kata dia orang Islam, dia syahadah. Tapi syahadah itu membawa kita kepada posisi kita sebagai hamba sebenarnya. Submission, tunduk. Lepas itu kita tunduk. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita mengakui. Bukan sekadar kata menerima. Menerima tu dah pasti. Akui. Mengakui atas apa yang kita terima. Maka kita kena laksanakan. Dan kita tasdikkan di dalam hati. Bila sebut tasdik ni macam jahit terus. Kau faham tak maksud tasdik ni? Orang selalu sebut tasdik di hati. Bila sebut tasdik itu sedap bahasa, bahasa Arab, bahasa Quran. Bila sebut tu, bahasa Quran sebut tasdik, jangan persoalkan. Datang lagi persoalan ilmu, tak mau berfikir. Sebut tasdik itu macam kita jahitkan. Ambil tu, kita baju kita ni kita jahitkan supaya dia bercantum dan tak boleh tanggal lagi. Kita tasdikkan dalam hati kita. Maka itulah proses dia. Apa dia? Kita adalah hamba. Maka syahadah itu adalah atas proses bahawa kita adalah hamba kepada Allah. Aku takkan sembah, sebab kita sembah Allah, kita tak sembah yang lain. Maka itulah syahadah pada keilmuan. Untuk saya jelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama, ketetapan yang pertama, kita mesti berpaksikan, kembalikan diri kita kepada pencipta. Maka daripada situlah, maka untuk melengkapkan proses, memahamkan, di situ datangnya syahadah. Boleh faham tuan-tuan dan puan-puan? Bila sebut saja syahadah, ingat Allah. Dan nombor dua,
Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah hablum minallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hablum minan nas. Maka ada nasnya, ada manusianya, ada pelaksananya. Dah saya terangkan dah banyak kali dalam video-video sebelum ni. Saya pergi tengoklah. Walaupun tak ramai tengok video saya, tak apa, yang tengok-tengok ni lah, yang masih teruskan menonton, pergi rujuk balik. Maka itu tuan-tuan dan puan-puan, tahu di mana posisi kita. Apa posisi kita? Kita di bawah, bukan di atas. Maka untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, ini saya nak bagi satu lagi perkara. Boleh difikirkan, nak terima boleh, tak terima pun tak apalah. Bila kita faham di situ tuan-tuan dan puan-puan, maka kita tahu kedudukan Allah adalah tertinggi, bukan bertempat ya. Kedudukan Allah bukan berarti bertempat. Kedudukan Allah itu tertinggi. Dalam kata lain, tertinggi, tak ada tempat. Tetapi kedudukan manusia bertempat. Makhluk ada tempat. Jadi bila tempat dia di mana? Tempat kita di bawah, bukan di atas. Maka untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, boleh tak perbetulkan sedikit lah. Ini kalau nak terima, tak nak terima tak apa. Apabila tuan-tuan dan puan-puan meletakkan bahawa sesungguhnya bersyahadah kepada Allah, meyakini Allah dan mengikut beriman kepada Rasulnya, janganlah letakkan Rasul dan Allah itu satu baris yang sama. Jasa tak lihat perkara begini? Faham tak maksud saya? Bila kita letak ukiran-ukiran, ya, khat-khat Allah Muhammad bersebelahan, jangan kita buat begitu tuan-tuan dan puan. Kalau kita faham la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, Allah di atas, letakkan Muhammad di bawah. Kerana jika itu berlaku, jika baginda Rasulullah SAW ada di saat ini bersama kita, dia pun sedih tuan-tuan dan puan. Kenapalah umat aku menyamakan aku dengan Allah? Di mana ada menyamakan? Dia mulia, betul, Allah maha mulia. Maka tetap ingat saya katakan tadi, ketetapan yang pertama mesti ada posisi dia. Maka posisi dia hamba, letakkanlah, perbetulkanlah semula, letakkanlah Muhammad itu di bawah, Allah itu di atas. Boleh tak? Kalau tak nak buat, saya terpaksa. Sebab tu saya jarang, kalau saya masuk dalam masjid tu, selalu saya pejam sikit lah mata saya, tak nak tengok tu berdetik hati saya. Ya Allah, ampunkanlah, sesungguhnya tidak mereka ketahui, bukan untuk menyamakan Rasulmu bersama denganmu. Ya Allah, Engkau maha suci, tidak ada makhluk-makhluk yang lain yang akan dapat meletakkan posisi sebaris denganmu. Ya Allah, Allah tidak boleh diperbandingkan. Begitulah dengan baginda Rasulullah SAW juga, jangan kita berbandingkan dengan Allah. Kerana beliau mendapat hidayah, beliau mendapat cahaya, beliau mendapat kelebihan yang Allah berikan kepada beliau. Maka tetap beliau atas sifat sebagai manusia. Sebab itu syahadah itu penting. Perkara yang pertama, meletakkan posisi kita atas tempat yang berada sebagaimana yang ditetapkan di dalam hukum Allah, di dalam Al-Quran, iaitu kita hamba Allah pencipta. Jelas ya tuan-tuan dan puan? Itu yang pertama. Yang keduanya, keilmuan yang kita bawa, yang kita fahamkan ketetapan dia. Kalau kita dah ada ketetapan yang pertama, meyakini kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, macam saya katakan, apa juga perkara ilmu adalah pelaksanaan. Maka datanglah perkara yang kedua, melaksanakan ketetapan yang kedua atas ketetapan yang pertama. Apa dia? Apa bukti yang tuan-tuan dan puan-puan telah memegang ketetapan yang pertama? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kembali pula kepada Rasulullah. Maksud dia, nak melaksanakan apa yang dah kita katakan tadi. Benar, kita adalah hamba. Kita ni hamba. Dah pegang. Maka di situlah datangnya solat 5 waktu. Maka kita bersolat 5 waktu kerana kita telah menerima ketetapan yang pertama, iaitu Allah tak ada dua, tak ada tiga. Allah itu pencipta dan kita adalah hamba ataupun makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka datanglah pelaksanaan kita. Ni keilmuan ni. Bersolat 5 waktu sehari semalam. Kita kena solat. Apa itu solat? Submission. Solat ini adalah submission, meletakkan proses hamba di dalam pelaksanaan hidup. Bukan ritual. Kalau ritual tu agama-agama lain itu ritual. Mereka sebut sembayang. Kita solat. Jangan samakan sembayang dengan solat. Sebab tu suruh ikut tertib dia. Belajar ni ada tertib dia. Daripada mana? Daripada Al-Quran. Maka jangan kita sama-samakan Al-Quran
dengan kitab-kitab yang lain. Bila kita samakan, itulah jadi sekejap matahari terbit barat, sekejap matahari terbit timur. Kalau kita baca dalam Al-Quran, mengatakan matahari terbit daripada timur. Tapi bila kita baca daripada hadis yang dikatakan sahih, matahari terbit daripada barat, mana satu yang kita nak pakai? Maka baliklah semula kepada Al-Quran. Nak terima masa Bayu mengatakan sedemikian, terpulang. Tak nak terima, itu urusan masing-masing, pilihan masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Kita mungkin sembah Tuhan yang sama atas nama, tetapi jika itu berlaku, tuan-tuan perempuan mengatakan barat, saya mengatakan timur, maka pasti nama sama, tapi bukan yang sama dalam aspek keimanan kita atau tauhid kita. Jadi ini yang penting, kenapa kita ada sesi sedemikian, sebegini. Maka solat adalah persoalan submission kita, pembuktian kita. Ingat semalam menyatakan bahawa Allah itu esa, maka kita kena solat, kita kena berada dalam satu posisi untuk menyembahkan persembahan kita. Kita menyembahkan diri kita, sebab kita adalah tempat himpunan sembah bagi menyembah. Boleh faham tak ni bahasa ni? Tempat himpunan sembah bagi menyembah. Ni himpunan sembah ni, kaki, tangan, hujung rambut sampai hujung kaki. Bila kita sembah, maka kita menyembah diri kita kepada Allah dengan kita bersujud kepada Allah. 7 anggota, tangan, lutut, kaki, dahi menyentuh garisan X ataupun bumi, lantai. Maka di situ kita telah menyembah diri kita dengan meletakkan kepala kita paling rendah, punggung kita di atas kepala kita. Bila sujud saja kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah tunjukkan kepada kita, akal kamu juga sebenarnya lebih rendah daripada punggung kamu. Apabila kamu letakkan diri kamu di bawah. Begitu tuan-tuan dan puan-puan, keindahan nilai yang ada dalam Al-Quran, memahami ilmu Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, begitu indah, begitu nyata bagi mereka yang mahu berfikir. Kalau dah keras hati, dah hati tu dah tak boleh nak diusik-usik lagi, ya, kata orang Kedah, empuk rebuh tak empuk dah. Maka tak boleh buat apa-apa dalam soal tu. Tapi cubalah tuan-tuan dan puan-puan, ya, bukalah diri sikit-sikit, dapat sikit hari ni, mungkin besok tambah sikit lagi. Maka balik kepada soalan yang nombor 2, perkara yang kedua, ketetapannya adalah solat 5 waktu. Adalah yang persoalkan, Tuan Pal, kalau kita tidak ada rujukan daripada yang lain, hadis dan sebagainya, macam mana kita nak solat? Satu lagi, tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang bercakap macam tu tak baca Quran sebenarnya. Tak, maaf cakap lah. Dalam Quran tu berulang-ulang kali disebut ada waktunya solat, ada subuh, tengah hari, petang, asar, malam yang panjang, ada disebut, ada 5 waktu. Siapa kata tak ada? Kemudian disuruh sujud, suruh rukuk, suruh berdiri, ada disebut dalam Quran. Jadi semua tu ada dalam Quran. Macam mana nak bersolat pun ada dalam Quran. Kenapa kata tak ada? Maka ini kerja siapa yang mengatakan tak ada? Jika tuan-tuan dan puan-puan menemui mana-mana pihak, guru-guru sekalipun, apa pun yang hebat, mengatakan kepada tuan-tuan dan puan, dalam Quran tidak ada cara nak solat, saya dah pesan. Jangan kata masa Bayu tak pesan. Itu sebenarnya dajjal-dajjal kecil. Bukan dajjal lah, dajjal bukan macam tu. Itu dajjal-dajjal kecil saja. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita merendahkan dan kita meletakkan diri kita daripada kebinasaan dengan kita menghina Al-Quran. Kerana kita cakap macam tu, kena hina Al-Quran. Sebab kita kata Al-Quran tak lengkap lah tu, tak sempurna. Jadi, perkara yang kedua, ketetapan yang kedua adalah solat 5 waktu. Nampak dah? Okey. Selepas yang kedua, maka masuk perkara yang ketiga. Apa dia? Apabila kita telah melalui proses bersolat, maka kita perlu memahami kehidupan ini macam mana. Kita nak faham sekeliling kita. Kita nak faham bagaimana sebenarnya bukan kita sahaja sendiri di atas muka bumi, tuan-tuan dan puan-puan. Kita ada lain-lain, kita ada saudara-saudara kita, kita ada orang yang kita tak kenal di dalam ruangan kawasan kita, ada yang jauh daripada tempat kita, mungkin bukan di negara kita, negara lain, yang mana mereka juga adalah anak cucu Adam. Mereka juga adalah saudara-saudari kita. Mereka juga adalah makhluk-makhluk yang perlu kita lihat sebagai salah satu daripada diri kita. Kita kena kasih dan sayang dengan semua umat manusia. Yang kita tak boleh kasih sayang tu setan-setan.
yang berupa manusia dan jin. Tapi kalau sifat dia dan dia memang manusia, tak kira warna kulit dia ke, jongang giginya ke, kan, juling biji mata dia ke, apa sekalipun, asal dia manusia, tuan-tuan dan puan-puan, apa juga warna kulit dia, kita kena kasih dan kita kena menyayangi mereka walaupun berbeza kepercayaan, kerana itu perkara yang pertama yang harus ada dalam keilmuan kita. Pada perkara yang nombor 3, yang kita tapan nombor 3, kita kena ada rasa itu, kita kena menyayangi mereka. Maka untuk kita capai kepada proses itu, ketetapan yang ketiga, kita kena memiliki proses, melalui satu proses yang mana kita berpuasa hari ini. Ya, bulan Ramadan kita berpuasa, kan? Kenapa kita berpuasa? Sebab daripada berpuasa ini kita dapat melalui practicality hidup yang tidak ada makanan. Sebenarnya tuan-tuan, puasa bulan Ramadan ni adalah ketetapan daripada Allah yang kita tak boleh nafikan. Memanglah ketetapan daripada Allah, tetapi tujuannya untuk apa? Inilah tujuan hari ini, topik ni tentang ilmu. Setiap sesuatu yang Allah berikan ataupun wajibkan kepada kita, ada asbabnya. Ayat Al-Quran turun, ada asbab bagi setiap ayat. Dia tidak terus datang dalam sederap sekali banyak, dia datang satu persatu. Ada asbab, ada peristiwa, turunnya wahyu. Ada asbab, turunnya wahyu. Maka apabila kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, tujuannya apa? Ketetapan yang saya sebut. Daripada puasa, daripada syahadah turun kepada kita bersolat atas diri kita ni. Ya, diri kita. Untuk kita kena bawa hablum minallah kita tadi tu. Bila sampai kepada peringkat berpuasa, maka kita dah mula berjalan kepada X factor, iaitu hablum minan nas dah ada di situ. Kita lakukan pada diri kita, dalam masa yang sama kita dapat merasakan pada yang lain. Hablum minan nas dah sampai apabila masuk kepada peringkat yang mana dinamakan puasa. Ni saya kisah puasa bulan Ramadan ya. Puasa-puasa yang lain tu saya tak sentuh. Ya. Kalau ada dalam Al-Quran ada puasa-puasa yang lain, kita buat. Tetapi kalau tidak ada, itu nak buat boleh, tak buat pun tak ada masalah. Itu nak tambah-tambah atas perkara yang baik, tetapi tidak mendatangkan kerosakan atas keimanan kita kepada Allah, teruskan, tidak ada masalah. Tapi jangan tambah-tambah perkara yang tidak ada kena-mengena daripada perkara yang tidak fardu dijadikan perkara itu fardu. Itu yang jadi masalah. Ya. Berbalik kepada perkara ni tadi, hakikatnya bulan puasa ataupun melakukan puasa adalah ketetapan yang ketiga dalam keilmuan. Sebab ilmu perjalanan, macam saya katakan tadi dan saya katakan sebelum ni, bila kita berilmu, maka kita kena lalukan proses tu. Kita faham, oh begini rasanya. Macam tadi saya bercakap, mungkin tuan-tuan dan puan dengar kerak perut bunyi tadi, kan? Bunyi perut saya sebenarnya. Saya nak cuba elak-elak jangan berbunyi juga tadi. Cuba tekan-tekan dekat perut dengan Quran ni, janganlah berbunyi perut ni. Berbunyi juga 3 kali tadi. Tak pastilah tuan-tuan dan puan dengar, tak dengar. Jadi kenapa? Kerana saya berpuasa. Jadi bila saya berpuasa, saya teringatlah kisah bagaimana perjalanan saya waktu saya pergi Palestin, waktu saya pergi Iraq, saya tu pergi ke Afrika, saya pergi ke negara-negara yang konflik. Saya lihat, ya Allah, macam mana ni nak buat, tengok ada yang makan tu berebut, tuan-tuan dan perempuan, nak cerita nanti menangis. Saya lihat macam mana anak kecil memandang pandang saya tu, saya nak cakap apa ni, kalau nak suruh bagi makan tangan saya, makanlah tangan saya, tak ada benda masa tu. Nak bagi apa, roti tak ada, apa tak ada, pandang tangan dia. Lepas tu dia tunjuk dia macam tu, mula kata dia lapar, dia tekan dia tunjuk perut dia. Yang mampu saya tu mengalir je lah mata. Tapi kalau rasa boleh lah, makanlah tangan saya jari ni, bagi dia kenyang, makanlah. Tapi kalau dia makan, sakit pula tangan saya nanti. Tapi masuk dekat sini tuan-tuan dan perempuan, bila kita lihat kehidupan di dunia pada hari ini, masalah utama adalah faktor tenaga. Maka tenaga itu dalam makanan. Hidup kita perlu makan. Bukan makan itu adalah satu proses untuk kita jadikan dia sebagai satu kemewahan atau makan itu sebagai suatu derjat. Tapi makan itu adalah keperluan bagi setiap manusia. Tidak ada yang terpinggir dalam soal makan. Maka di situ datanglah perkara yang membawa kepada hubungan kita dengan yang lain. Tuan-tuan dan perempuan, beberapa ramai yang tak makan ya. Beberapa ramai yang
sebenarnya dalam keadaan kita ada beras, ada roti, ada segala macam lauk pauk. Pernah tak tuan-tuan dan tuan-tuan terfikir bagaimana mereka-mereka yang tak makan? Ya, kisah-kisah pelarian-pelarian. Ya. Kenapa mereka lari? Sebab mereka cari tempat yang boleh berlindung dan boleh makan. Kalau satu tempat makan tak boleh, bukan mereka nak lari pun dari tempat mereka, tapi mereka tak ada tempat cara nak buat. Dizalimi, jadi mereka nak makan. Dapat beri makanan, dia tak pergi mana-mana dah. Maka asasnya adalah makanan. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, datang perkara yang ketiga adalah puasa. Supaya kita dapat tahu bahawa orang lapar, ya, dia akan buat apa-apa untuk dapatkan makanan. Saya ada baca satu kisah malam bagaimana seorang bapa dia kena tangkap, polis dipanggil buat sebuah pasaraya, tangkap satu orang. Kenapa? Dia mencuri dua paket roti, tuan-tuan dan puan. Paket roti tu, roti yang empat segi tu. Jadi bila dia dapat roti tu, dia curi 2 paket dan dia kena tangkap baru panggil polis. Jadi polis tu tanya, kenapa nak setakat 2 paket ni, lepaskan je lah, pengurusan ke tak boleh, dia pencuri, bawa lah ke balai polis. Dalam jalan tu tanya polis tu kepada pihak ni, kenapa engkau curi ni? Dia menangis, dia kata, saya dah tak tahu nak buat apa-apa dah, anak saya kat rumah tak ada apa nak makan dah tuan. Dia cakap sambil menangis. Polis yang dengar tu pun yang polis mesti nak tunjuk macho dia, mesti nak tunjuk, pun menangis kan, mengalir mata dia. Susah dia sebab anak dia tak makan. Dia kata, di situ saya tak ada apa-apa dah, tak boleh buat apa-apa, saya tak dapat apa saya nak cari, paksa saya carilah untuk lepaskan untuk anak saya hari ni dapat makan roti pun tak apalah, besok saya akan cari kerja lagi. Jadi dia curi 2 paket roti. Ni pendekkan cerita, dia tak didakwa lah, tapi dia ditolong bayarkan oleh polis kepada pihak Tesco, pihak supermarket tu untuk selesaikan kes tu. Tengok tuan-tuan, lapar membawa kepada kerosakan. Maka itu pentingnya berpuasa. Ingat ketetapan yang ketiga, berpuasa. Maka ketetapan yang keempat, apa pula ketetapan yang keempat? Maka kita hubungkan lagi dengan hablum minan nas. Apakah maksud di sini? Kerana ilmu itu tadi untuk masyarakat, bukan untuk diri kita saja. Kalau dalam alam teologi kita ada sebut contribution value dengan capacity value. Contribution value ni ada 7 peringkat dia. Jadi kalau nak belajar alam teologi tu, nanti dah ada ruang, belajarlah. Okay? Jadi dalam kisah yang saya sampaikan, ketetapan ilmu yang keempat ini tadi, dia berbalik juga dengan hablum minan nas, contribution value. Kita kena ada hubungan dengan sesama makhluk. Maka di situ datangnya keluarkan zakat. Jadi kita keluarkan zakat. Kenapa kita keluarkan zakat? Hubungan kita kembali kepada yang lain. Sebab itu kita diwajibkan keluarkan zakat atas apa yang kita telah perolehi. Kita dapat ni, bahagian ni kita dapat. Jangan lupa setiap bahagian tu ketepikan zakatnya. Kerana itu bukan bahagian kita. Itu adalah bahagian yang lain. Bahagian yang mana kita tidak boleh ambil langsung, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan fikir, sayang nak tinggalkan, sayang nak lepaskan. Kerana itu bukan bahagian kita. Itu daging-daging busuk yang kita akan makan jika kita tidak lepaskan. Jadi kalau kita makan daging busuk, macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Dapat penyakit tak? Maka zakat adalah daging-daging busuk kepada mereka yang tidak mahu mengeluarkannya. Maka hidup keluarga kita, hidup masyarakat kita akan kucar-kacir apabila persoalan zakat ini diperkecilkan. Maka wujudlah pusat-pusat zakat dan sebagainya yang sepatutnya memakmurkan kehidupan di atas muka bumi. Patutlah tak ada orang miskin lah di dunia ni. Kalau kita hitung dengan sebaik-baiknya, minta maaf ya, mana yang daripada pihak-pihak zakat ni jangan pula terasa hati. Saya bercakap dari sudut ilmu. Hitung sebab saya orang matematik. Jadi saya boleh kira. Jangan cakap saya tak pandai mengira. Saya kiraan saya matematik, alhamdulillah setakat ni tak kurang lah. Tepat lagi saya dapat kira bahawa apabila saya hitung jumlah masyarakat dunia, saya hitung jumlah ekonomi dunia daripada negara-negara Islam, wajib berdasarkan kepada equation, hitungan yang sepatutnya tidak ada lagi orang-orang Islam yang miskin. Sepatutnya. Malah boleh lagi dibantu lagi pada yang lain-lain. Maka inilah tuan-tuan dan puan-puan, ketetapan yang keempat adalah mengeluarkan zakat. Maka keilmuan itu ada ketetapan dia, adalah buat tentang ilmu mesti kita ada
ketetapan dia, ilmu ni ada tujuan untuk kita memperolehi ilmu, mendapatkan ilmu, melaksanakan ilmu, dan bahagian ilmu tu nanti hasilnya ada ketetapan dia. Yang keempat, kita kena berikan sebahagian itu kepada pihak-pihak yang layak, yang sepatutnya kita serahkan, kerana itu daging busuk yang saya katakan tadi bagi mereka yang tidak mahu mengeluarkan, tetapi dia akan menjadi sumber yang akan memakmurkan, yang akan memberikan tenaga, nilai kebaikan kepada mereka yang berhak. Golongan-golongan asnaf, ya, ada ya dalam Quran, disebut dalam Quran jelas-jelas siapa golongan asnaf ni ada. Maka itu adalah ketetapan yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi rupanya kita cerita-cerita ni, Par cakap ni, rupanya ada ni rukun apa? Rukun apa ni sebenarnya? Tak rukun Islam? Tak gitu. Jadi dalam rukun Islam juga adalah ketetapan atas pelaksanaan dan juga pemahaman tentang keilmuan. Jadi saya nak rujuk pada mana lagi, tuan-tuan dan puan-puan? Rujuk dalam Quran. Jelas tak sekarang ni kenapa kita ada syahadah, kenapa kita solat, kenapa kita berpuasa, dan kenapa kita duduk dalam proses mengeluarkan zakat. Maka daripada situ datanglah yang kelima. Dah tahu dah ni semua dah ni. Dah cakap ni semua dah tahu. Apa dia? Maka kita dapatkanlah kapasiti, berkemampuan, kerjakanlah haji. Pergi mengerjakan haji. Mengerjakan haji bukan mengerjakan haji di Bangkok. Bukan mengerjakan haji yang sebagaimana saya dituduh mengerjakan haji di Sungai Congkak. Bukan mengerjakan haji di Singapura. Bukan di Dubai. Mengerjakan haji pergi ke tempat di mana permulaannya penerimaan Islam, penerimaan wahyu oleh baginda Rasulullah SAW. Pergi haji di Mekah bagi yang berkemampuan. Jadi maksudnya kat sini apa? Maka dari segi keilmuan akhirnya menyatukan kita. Itu tujuannya. Haji ini menyatukan, ibadah yang menyatukan. Kerana di dalam aspek yang lain itu adalah proses ibadah atas diri kita dengan Allah. Ingat kita syahadah atas hubungan kita dengan Allah, kita bersolat hubungan kita dengan Allah, apabila kita berpuasa dah ada hubungan kita dengan masyarakat, dan bila kita zakat kita hubungan dengan masyarakat, dan apabila kita pergi mengerjakan haji, maka itu adalah himpunan hablum minallah dan hablum minan nas. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Lengkap tak? Maka kita mengerjakan haji, maksudnya apa? Di situlah dihimpunkan semua manusia, tidak kira warna kulit, tidak kira apa juga latar belakang, raja, petani, tukang ojek, tukang becak, apa lagi, guru, profesor, saintis, mereka akan ada di satu tempat dan mereka itu akan pergi dengan satu cara yang sama, dan semua pakai ihram, semua pakai putih. Maka di situ Allah menunjukkan penyatuan itu berlaku. Maka itulah ketetapan yang kelima. Ilmu ini menyatukan, macam semalam saya cakap, betul tak? Maka bukanlah ilmu itu untuk kita tunjuk tabik dada kita lebih tahu, tetapi ilmu ini menghimpunkan. Tak kira engkau sultan ke, engkau raja ke, engkau apa sekalipun, bila sampai di Mekah, sampai di Baitullah, di hadapan Baitullah, engkau tidak ada lebih daripada yang lain. Antara engkau dengan Allah adalah sama. Maka lihatlah dan pergilah, kita duduk di di padang Arafah, lihat begitu ramai manusia. Siapa yang dah pergi faham lah, yang belum pergi tu pergilah, ada rezeki. Dan tanya dengan saya, kalau tidak saya tak pergi, macam mana saya tahu? Kan? Jadi saya bercerita dengan tuan-tuan dan puan-puan atas keilmuan. Maka kita balik kepada perkara yang kelima, mengerjakan haji adalah atas proses keilmuan yang akan menyatukan hablum minallah dan menyatukan hablum minan nas. Di situlah kita hubungkan diri kita, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman. Kita tidak ada yang lain, kita lihat saja Kaabah itu, sayu hati kita. Kenapa? Kerana kita bila melihat Kaabah itu, maka kita melihat realiti sebenar-benarnya. Jika Allah tidak meletakkan satu posisi di depan mata kita adanya Kaabah itu, maka kita akan menjadi manusia yang hilang. Mana kita nak menuju kiblat kita ke mana Jadi macam-macam tuan-tuan dan puan-puan dapat kita bariskan, dan kita melihat sekeliling kita masyarakat manusia yang berbagai-bagai, yang bertongkat, yang buta dipimpin, yang mana yang uzur diusung semata-mata untuk mereka berada di satu lokasi
melaksanakan ibadah haji. Subhanallah, maha suci Allah. Tersusun sungguh, indah sungguh setiap perkara yang Allah sampaikan kepada kita melalui junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Rukun Islam juga ada hitungan, ada aturan dia. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Indah tak tuan-tuan dan puan ilmu ni? Indah tak cara saya menyampaikan ini? Dekat tak dengan diri tuan-tuan dan puan? Dah jelas tak kenapa adanya rukun Islam? Jadi janganlah kita sebut je rukun Islam, tapi kita tak tahu kenapa kita buat tu semua. Maka inilah tuan-tuan dan puan-puan peranan masa bayu. Peranan saya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Peranan saya kepada diri saya, kepada keluarga saya dan masyarakat adalah untuk saya menyampaikan realiti di sebalik khayalan. Tuan-tuan dan puan-puan, bukalah, selaklah, carilah di mana-mana dalam Al-Quran. Jika ada sekalipun dalam satu pernyataan saya ini yang bertentang daripada tauhid kepada Allah, bertentang daripada hukum Allah yang telah ditetapkan syariatnya daripada Al-Quran. Jika apa yang saya sampaikan ini benar dan ianya jelas berpandukan kepada segala sumber daripada Al-Quran, maka apa salahnya tuan-tuan dan puan-puan? Boleh tak daripada hari ini ubahlah diri tuan-tuan dan puan-puan, buanglah yang lama-lama tu, ambillah ketetapan yang baru. Boleh tak kita ubah diri kita? Saya dah buat dulu dah, saya dah ubah diri saya daripada usia saya 9 tahun, saya dah ubah diri saya. Ini hari ini dah sampai usia saya begini, saya berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk mencari ruang merubah apa yang telah kita lalui selama ini, tetapi kita sebenar-benarnya telah berada dalam dunia fantasi yang dikurung dengan begitu indah, cantik, tetapi itu adalah sebenarnya rekaan-rekaan iblis dan dajjal-dajjal kecil. Tuan-tuan dan puan-puan, 5 ketetapan telah pun saya perjelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Perkara yang tidak boleh tidak. Maka untuk melengkapkan kesemua 5 ini tadi, sebenarnya apabila balik kepada ketetapan ilmu yang ingin saya rungkaikan, ingin saya rumuskan kepada tuan-tuan dan puan-puan adalah ketetapan ilmu yang cuba masa bayu sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan berdasarkan apa yang telah dibahas, dikupas, adalah ketetapan ilmu kepada Islam. Maka 5 itu tadi adalah rukun Islam. Maka ketetapan ilmu yang ingin saya sampaikan, saya ingin ajak tuan-tuan dan puan-puan adalah ketetapan ilmu kepada Islam, yang akan menjadikan kita hamba kepada Allah, bukan menjadi orang yang sombong kepada Allah sebagaimana berlaku kepada iblis dan syaitan-syaitan yang direjam. Menjadikan kita orang yang praktikal, yang akan melaksanakan solat, menyembah Allah pada setiap waktu yang telah ditetapkan. Daripada situ kita telah menjadi manusia yang praktikal. Kita tunduk, submission kepada Allah kerana kita telah pun berpegang kepada syahadah. Maka untuk membuktikan syahadah itu berlaku dalam diri kita, dalam kehidupan kita, kita bersolat. Dan selepas itu kita bersolat, maka kita pergi pula kepada pelaksanaan bahawa itulah hakikatnya, iaitu Allah jadikan kita, Allah wujudkan kita di atas muka bumi untuk memberi manfaat kepada yang lain, berbakti kepada yang lain, bakti pada keluarga kita, kedua ibu bapa kita dan masyarakat. Maka disitulah datangnya kita berpuasa untuk kita memahami realiti di luar masyarakat yang lain, kerana kita juga manusia. Maka hablum minan nas telah pun bermula dan disambungkan pula dengan mempunyai ekonomi, mempunyai keupayaan bekerja, hasil itu kita berikan, keluarkan sedikit sebagai satu proses zakat kepada yang lain, dan ianya dilengkapkan. Akhirnya kita semua akan disatukan kembali, akan dibawa kepada satu tempat, iaitu melakukan haji
ya, di Mekah, dan kita akan sampai di Padang Arafah. Maka di situ tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah simbolik kita akan dihimpunkan satu hari nanti. Kita akan dihimpunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di satu tempat yang namanya Padang Mahsyar. Jika kita memahami bagaimanakah keadaan Padang Mahsyar, maka tuan-tuan dan puan-puan pergilah buat haji. Tuan-tuan dan puan-puan akan dapat lihat simboliknya bagaimana segala manusia bersatu daripada seluruh dunia, dan daripada situlah wujudnya perhimpunan yang akan menentukan nasib untung diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Ni Mas Abai cuba nak senyum lagi ni, sebab Pak Mulyadi minta saya senyum, kata dia. Jadi Pak Mulyadi ni senyuman untuk Pak Mulyadi. Senyum macam mana? Dah senyum dah? Ya. Jadi apa yang dapat saya katakan tuan-tuan dan puan-puan, setiap yang ingin saya sampaikan, setiap perkara yang ingin saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan, saya sentiasa mencari suatu kaedah ataupun suatu penyampaian yang mudah dihadam. Kerana Islam itu bukan sesuatu yang kompleks, sesuatu yang canggih, ada derajat tersendiri. Tidak, ayat tuan-tuan dan puan-puan. Islam itu untuk semua. Islam itu selamat, submission, satu cara hidup yang akan mempunyai nilai yang sama kepada setiap manusia di mana-mana juga mereka berada, tuan-tuan dan puan-puan. Maka untuk itu saya cuba cari, bila saya nak menyampaikan tu saya kena berhati-hati, tak mahu menyinggung mana-mana pihak, dan tidak mahu juga saya meletakkan suatu proses yang akan menaikkan derajat golongan-golongan tertentu. Tetapi saya ingin menjelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan, balik kepada ketetapan yang 5, kita adalah hamba yang akan melalui satu titian, ya, titian yang akan menentukan titian siratul mustaqim itu, titian yang lurus itu. Adakah mampu kita lalui ataupun mampu kita temui? Kerana itulah jalan akhirnya melengkapkan keseluruhan kisah kita pada hari ini. Topik kita ketetapan ilmu, iaitu ketetapan ilmu kita akhirnya adalah ketetapan ilmu kepada Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, semoga pencerahan saya pada hari ini sedikit sebanyak telah pun membuka lagi ruang kepada tuan-tuan dan puan-puan yang masih degil-degil tu. Saya minta kurangkan sikitlah degil-degil tu, ya. Masih keras-keras tu, sampai bila nak jadi keras ni? Ya. Masih lagi rasa nak tidur lagi, cukup-cukup lah, bangun-bangunlah tidur tu. Jadi kepada yang dah menerima, dah membuka hati, ahlan wa sahlan kepada dunia realiti, ahlan wa sahlan kepada mereka-mereka yang baru bangun pagi, ya, bangun tidur. Jadi sama-sama kita berjalan, ya, sama-sama kita menempuh usia kita dalam suasana hari ini yang penuh dengan apa yang dapat saya katakan pancaroba, seloka-seloka, dan sesungguhnya kehidupan ini adalah suatu senda gurau daripada Allah bagi mereka yang mengikuti 5 ketetapan ilmu yang telah saya sampaikan. Dari itu, saya, Mas Abayu, ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih sekali lagi yang masih terus setia. Tak ramailah tengok video saya dah ni. Saya tengok berarti dah makin kurang. Alhamdulillah. Maknanya dah ditapis lah tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang tengok ni, lepas tapisan lah, ya. Yang tak dapat lepas tapis tu, tak apalah, mereka nak ikut mana-mana tu, kita jangan paksa. InsyaAllah satu hari, satu masa nanti mereka akan faham juga dengan izin Allah. Kita hanya mampu usaha, tetapi ketetapan itu datang daripada Allah dan mereka yang ingin berubah. Itu tuan-tuan dan puan-puan, mana yang dah jelas, jangan lupa, ya, kongsi-kongsi dengan sesiapa, kawan-kawan yang lain-lain tentang keindahan Islam sebagaimana yang telah saya sampaikan. Untuk itu saya, Mas Abayu, insya-Allah kita bertemu lagi pada esok hari untuk episod yang seterusnya. Assalamualaikum.